Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna al-kitab, Allahumma 'allimna al-hikmah, Allahumma faqqihna fid din وعلمنا التأويل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين 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 يا رب العالمين. أما بعد, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita teruskan lagi pengajian kitab Berakhirnya Dunia Ini, iaitu sebuah kitab yang menghimpunkan tanda-tanda kiamat kecil dan juga tanda-tanda kiamat besar. Kitab ini dalam bahasa Arabnya disebutkan sebagai Kitab Nihayatul Alam, Asyratus Sa'atul Sughra wal Kubra. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi memperbincangkan tentang tanda-tanda kecil kiamat. Pada majlis ini kita akan sebutkan tanda kecil kiamat yang ke-32 yang disebutkan di dalam kitab kita ini. Baik, pengarang menyebutkan, katanya zuhurul fuhshi, antara tanda kiamat adalah berleluasanya perkataan dan perbuatan keji. Berleluasanya perbuatan dan perkataan keji. Ini yang akan terjadi pada akhir zaman nanti. Betul, pada zaman Nabi SAW ada, tetapi perkara tersebut hilang dengan perutusan Nabi SAW sebagai Rasul. Kerana umat pada ketika itu apabila mereka beriman, maka mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan keji dan juga perkataan keji. Namun semakin jauh daripada zaman nubuwah, zaman kenabian, maka perkara ini akan kembali muncul. Baik, ulama sebutkan bahawa perbuatan dan perkataan keji ini, al-fuhsyu ini, termasuk antaranya adalah pakaian yang menjuluk mata, pakaian yang menjuluk mata, iaitu pakaian-pakaian yang mendedahkan aurat. Bukan saja mendedahkan aurat, malah mendedahkan tempat-tempat yang sepatutnya tidak didedahkan, sama ada bagi kaum lelaki ataupun kaum wanita. Ini akan terjadi dan tersebar pada akhir zaman. Itu bentuk perbuatan keji. Itu juga wujudnya tersebar luasnya zina. Itu juga sikap ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak disangka akan tersebar pada masa lalu. Antaranya adalah lesbian, gay. Itu juga perkara-perkara yang semakin tersebar pada masa sekarang. Malah ada golongan mereka mempertahankan hak-hak bagi pihak ini, sedangkan di dalam Islam dan juga dalam adat, perkara ini adalah satu perkara yang tidak diterima oleh fitrah manusia. Itu yang terjadi. Itu juga kita lihat bahawa ada manusia yang tidak tahu malu. Mereka melakukan perbuatan couple ataupun berciuman di tempat yang terbuka, tanpa ada rasa segan dan tanpa ada rasa malu. Itu dari segi perbuatan yang keji. Itu juga dari segi perkataan yang keji. Orang menggunakan perkataan yang lucah, menggunakan perkataan yang tidak baik, sehingga pada masa sekarang kita lihat perkataan tersebut tersebar dengan luas. Kita buka media sosial, buka FB, buka Instagram, buka Twitter, perkataan-perkataan ini dianggap biasa oleh pengguna media sosial. Dulu kategori manusia tertentu saja yang menggunakan perkataan-perkataan ini.
Akan tetapi sekarang asal saja kita buka media sosial, perkara ini akan muncul perkataan-perkataan yang sebenarnya malu disebut. Yang hairannya, dalam bahasa kita, dalam bahasa Melayu kita malu sebut, tapi kita gunakan bahasa Inggeris untuk menggunakan perkataan sebut. Ya, betul. Mungkin perkataan itu kalau biasa digunakan oleh mereka, tapi dari segi maknanya perkataan-perkataan tersebut adalah perkataan-perkataan keji. Tak perlu saya sebutkan dalam masjid ini kerana masjid ini adalah tempat yang mulia, baik, tetapi perkara ini adalah perkara yang tersebar pada akhir zaman. Baik, Nabi SAW sebutkan perkara ini dalam hadis Nabi SAW. Nabi sebutkan dengan jelas, kata Nabi SAW, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la taqumu as-sa'atu hatta yazhara al-fuhsyu." Kata Nabi SAW, demi jiwa Muhammad berada di tangannya. Nabi SAW bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala bahawa tidak akan terjadi hari kiamat. Ini menunjukkan bahawa perkara yang akan disebutkan oleh Nabi SAW ini merupakan salah satu daripada tanda-tanda akhir zaman, perkara-perkara yang akan muncul pada akhir zaman. La taqumu as-sa'atu hatta yadhhara al-fuhsyu wat-tafahusyu, sehingga dah zahir keji dan juga perbuatan keji. Ini yang disebutkan secara sarih, secara jelas oleh Nabi SAW dalam hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak, itu juga Al-Tabarani dalam kitab Al-Awsat, dan sebagian ulama mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis yang sahih. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat antara sifat Nabi SAW, Nabi adalah orang yang mempunyai sifat yang mulia. Sifat yang mulia. Malah Nabi SAW juga meninggalkan sifat-sifat ataupun perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang keji, sehingga disifatkan Nabi SAW dengan orang yang tidak berbuat keji dan tidak pula menyuruh melakukan perbuatan keji. Ini diriwayatkan, disebutkan oleh sahabat-sahabat Rasul Nabi SAW. Antara contohnya, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia ceritakan tentang salah satu daripada sifat Nabi SAW. Katanya, lam yakun Rasulullah SAW fahishan wala mutafahishan. Tidaklah Nabi SAW itu sifatnya seorang yang keji dan juga melakukan perbuatan yang keji. Nabi SAW tidak mencarut. Nabi SAW tidak memaki hamun. Nabi SAW tidak menggunakan perkataan-perkataan lucah, dan Nabi SAW tidak menyuruh manusia melakukan perbuatan tersebut. Malah Nabi SAW mengalahkan kita supaya berakhlak mulia, meninggalkan perkara-perkara yang keji, sama ada perbuatan yang keji ataupun perkataan yang keji. Nabi SAW sebutkan salah satu daripada perbuatan yang baik, akhlak yang baik adalah orang yang dia apabila berinteraksi dengan keluarganya, maka dia tunjukkan akhlak yang baik. Kerana manusia, dia boleh bermuka-muka dengan orang lain, dengan majikannya, dengan teman sekerjanya, dengan jirannya, tetapi dengan keluarga biasanya akan tersebelah sifat dan akhlaknya. Maka kata Nabi SAW, "Inna khiyarakum ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya, terutamanya kepada keluarga. Kerana biasanya manusia dia tidak dapat sembunyikan sifat buruknya, sifat yang ada pada dirinya kepada keluarganya, terutamanya isteri dan juga anak-anak. Sehingga Nabi SAW sebutkan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, isteri dan juga anak-anaknya. Tanya, kalau nak tanya satu orang, dia tanya dirinya kepada isteri dan anak-anaknya, bagaimana suami kamu, bagaimana ayah kamu. Kalau dijawab, ayah saya di rumah baik, tak pernah pun saya dengar dia sebutkan perkataan lucah, tak pernah saya dengar dia laknat orang, tak pernah saya dengar
dia maki hama orang, maka kita tahu orang ni adalah orang yang baik. Sebaliknya, kalau isteri mengadu pula, dia kata suami saya ni sikit-sikit maki hamun, sikit-sikit mencarut, sikit-sikit dia akan buat perkara ataupun sebutkan perkataan yang malu untuk disebut. Maka kita tahu bahawa lelaki ini ataupun orang ini adalah orang yang akhlaknya tidak baik. Jadi pada akhir zaman Nabi SAW sebutkan bahawa akan zahirnya perbuatan keji dan juga perkataan yang keji. Bukan bermaksud itu tidak ada pada masa dahulu, tetapi pada akhir zaman perkara ini akan lebih tersebar dan lebih meluas, dan ini yang kita lihat terjadi pada masa sekarang ini yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi tanda kiamat kecil yang ke-32 adalah zahirnya atau tersebarnya, berluasanya perkataan dan perbuatan keji. Baik, tanda kiamat kecil yang ke-33, kata pengarang takhwinul amin wa ihtimalul kha'in. Takhwinul amin wa ihtimalul kha'in. Maksudnya orang yang amanah dianggap sebagai pengkhianat, manakala orang yang pengkhianat, orang yang mengkhianat dianggap sebagai orang yang dipercayai. Ini yang akan zahir pada hari kiamat nanti, dan dekat-dekat dengan hari kiamat nanti. Takhwinul amin, orang yang amanah dianggap sebagai pengkhianat, orang yang amanah dianggap sebagai pengkhianat. Wa ihtimalul kha'in, dan orang yang ataupun pengkhianat dianggap sebagai orang yang dipercayai. Dunia sudah terbalik. Orang yang jujur dianggap sebagai orang yang khianat, orang yang khianat pula dianggap sebagai orang yang jujur. Ini salah satu daripada tanda kecil kiamat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la taqumu as-sa'atu hatta wa dzakara minha wa yukhawwalul amin wa yu'tamanul kha'in." Kata Nabi SAW, demi jiwaku, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, Nabi SAW bersumpah dengan salah satu daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terjadinya hari kiamat. Ini menunjukkan bahawa ini perkara yang akan terjadi sebelum hari kiamat. Maksudnya perkara ini adalah dikategorikan sebagai bertanda-tanda kiamat. Ulama kategorikannya sebagai tanda kiamat kecil. Antaranya disebutkan wa yukhawwanul amin, orang dianggap khianat, orang yang jujur, orang yang amanah dianggap sebagai pengkhianat. Wa yu'tamanul kha'in, manakala dianggap jujur, orang yang khianat. Ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang disahihkan oleh sebahagian ulama. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perkara ini disebutkan oleh Nabi SAW sebagai salah satu perkara yang akan berleluasa pada akhir zaman. Orang yang amanah dianggap khianat, orang yang bercakap benar dianggap menipu. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Lebih lagi, untuk satu tugas, maka satu jawatan ataupun satu tugas diperlukan orang yang mempunyai dua syarat. Yang pertama adalah orang yang mempunyai kekuatan. Kalau zaman sekarang ulama kata ilmu dan juga kepakaran. Ilmu, kepakaran, kemahiran itu disebutkan sebagai al-qawi. Al-amin adalah amanah, satu orang yang nak pegang satu jawatan, ataupun kita nak serahkan dia satu jawatan, maka ada dua syarat utama. Ini penting kalau
sumber manusia dan ambil bekerja. Dua syarat ni perlu ada pada orang yang ingin diambil bekerja. Yang pertama kuwah, yang pertama al-kuwah, kekuatan. Sama ada kekuatan ilmu ataupun kemahiran ataupun kepakaran. Yang kedua adalah al-amanah, kejujuran dan amanah dalam melaksanakan tanggungjawab. Baik, ulama ambil daripada ayat cerita Nabi Musa AS. Untuk pengetahuan kita, Nabi Musa AS ketika berada di Mesir pernah berlaku satu peristiwa yang mana Nabi Musa terpaksa keluar daripada Mesir. Untuk pengetahuan kita, Nabi Musa dia pernah pukul satu orang sehingga orang tersebut mati. Ketika itu berlaku pergaduhan antara seorang lelaki daripada Bani Israel, iaitu kaum Nabi Musa, dengan seorang Qibti. Qibti ini golongan bangsawan yang ada di Mesir ketika itu. Fir'aun daripada golongan Qibti, beberapa orang lagi Haman daripada Qibti. Mereka ni golongan bangsawan yang berada di Mesir. Berlaku pertengkaran antara dua orang ni. Maka Nabi Musa dia nak bantu orang yang dizalimi daripada kaumnya, maka dia tumbuk. Fawakazah Musa. Nabi Musa AS tumbuk orang Qibti tersebut sehingga dia mati. Maka Nabi Musa dipendekkan cerita keluar daripada Mesir menuju ke Madian. Baik, apabila sampai di Madian, Nabi Musa lihat ada satu kumpulan manusia sedang mengambil air. Satu kumpulan manusia sedang mengambil air di satu sumber air. Di depan di tempat air tersebut berkumpul lelaki-lelaki, tetapi jauh daripada tempat tersebut ada dua orang perempuan. Ada dua orang perempuan sedang menanti untuk mengambil air. Mereka tunggu giliran. Rupanya daripada zaman dahulu lagi tidak mereka jaga. Lelaki dulu baru perempuan. Tidak dilakukan secara bercampur. Maka Nabi Musa pergi kepada dua orang perempuan ini. Ada riwayat yang mengatakan bahawa kedua-dua perempuan ini adalah anak kepada Nabi Shu'aib. Tapi wallahu'alam yang zahirnya ini bukan anak kepada Nabi Shu'aib. Yang zahirnya dua orang perempuan ini bukan anak kepada Nabi Shu'aib. Maka Nabi Musa pergi kepada dua orang perempuan ini. Dia tawarkan diri kepada dua orang perempuan ini untuk bantu mereka ambil air. Jadi Nabi Musa ambil mungkin bekas air mereka, bawa ke perigi ataupun sumber air tersebut, ambil air tersebut, serahkan kepada dua orang perempuan ini. Maka dua orang perempuan ini balik kepada keluarganya. Maka bapanya tanya, dua orang perempuan ini tanya, kenapa kamu berdua boleh balik awal hari ini? Biasanya kamu balik lambat. Maka kedua-dua anak dara ni diceritakan kepada bapa mereka bahawa tadi ada satu orang lelaki datang tolong kami. Maka bapa ni disuruh untuk panggil Nabi Musa. Nabi Musa itu datang kepada dia, dan salah seorang daripada anak perempuan ni kata, qalat ihdahuma ya aba tasta'jirhu inna khayra man ista'jarta al-qawiyyul amin. Salah seorang daripada anak perempuan lelaki ni kata, wahai bapaku, engkau ambil dah dia sebagai orang upahan. Kau nanti dia ataupun engkau gajikan dia, engkau upah dia untuk bekerja dengan kita, bagi dia upah, dia kerja uruskan kebun ataupun ladang kita. Kerana apa? Inna khaira man ista'jartal qawiyyul amin. Kerana orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja, kita bagi upah kepadanya, adalah orang yang kuat lagi dapat dipercayai. Al-qawi, kekuatan, mempunyai kekuatan. Dan yang kedua, al-amin, orang yang dipercayai, orang yang amanah. Ini kata anak perempuan tersebut. Apa dia setuju dengan apa yang dikatakan oleh anak perempuan dia ini, maka dipanggillah Nabi Musa untuk datang bertemu dengan dia, sehinggalah terjadi
peristiwa selepas itu bapanya ini ambil Nabi Musa untuk bekerja dengan dia dan juga mengawinkan Nabi Musa dengan anak perempuannya. Baik. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahawa bapanya tanya kepada anak perempuan ini, "Wahai anakku, bagaimana engkau tahu bahawa lelaki yang bantu kamu tadi, Nabi Musa tadi itu orang yang kuat dan orang yang amanah?" Rupanya kalau kita nak temu juga pekerja kita kena uji dia. Macam mana nak tahu dia orang yang ada kekuatan dan juga ada kejujuran, ada amanah. Maka kata anak perempuan ini, dia kata, "Innahu rafa'a as-sakhrata allati la yatiqu hamlaha illa 'ashratu rijal." Yang pertama disebutkan bahawa Nabi Musa, lelaki itu, Nabi Musa mengangkat sebiji batu yang tidak boleh orang mengangkatnya melainkan 10 orang. Dia kata, Nabi Musa, lelaki yang bantu kami ini sangat kuat. Batu yang biasanya hanya boleh diangkat oleh 10 orang, tapi dia boleh angkat sendiri. Ini kata anak perempuan tersebut. Kemudian ini menunjukkan kekuatan lelaki tersebut, kekuatan Nabi Musa alaihi salam. Dalam kisah ini, Nabi Musa alaihi salam kekuatannya adalah kekuatan fizikal. Tapi ulama-ulama yang lain disebutkan bahawa kalau kita pada masa sekarang tengok, bergantung pada pekerjaan masing-masing, jawatan masing-masing. Ada pekerjaan perlukan kekuatan fizikal, ada pekerjaan perlukan kepada kemahiran komunikasi, ada pekerjaan yang perlukan kepada kemahiran untuk bercakap. Bergantung kepada kekuatan ataupun pekerjaan yang ingin diberikan. Baik, yang kedua disebutkan, "Wa innahu lamma ji'tu ma'ahu laqaddamtu amamahu faqala li kuni min wara'i fa idza tanabtu tariqa fahdifihi bihasatin a'lamu biha kaifa at-tariqu la tahadda ilayhi." Baik. Itu yang tadi disebutkan bagaimana anak perempuan dia mengetahui kekuatan Nabi Musa. Yang kedua, dia tengok kejujuran Nabi Musa alaihissalam. Kata anak perempuan ini tadi, kata dia, apabila aku nak balik ke rumah, maka aku berjalan di depan Nabi Musa, lelaki tersebut. Maka lelaki tersebut, Nabi Musa, kata, "Kunu min wara'i," pergi belakang. Pergi belakang, katanya, kata Nabi Musa, "Kalau aku berjalan, nanti engkau baling batu." Maknanya situlah tempat yang aku berjalan. Jadi buat anak perempuan ni dari belakang dia baling. Kalau baling di depan, maknanya lurus jalannya. Kalau dia baling ke kanan, maknanya pergi ke kanan. Nabi Musa, dia kata ini menunjukkan bahawa Nabi Musa seorang yang jujur, seorang yang amanah, kerana dia jaga pandangannya. Bayangkan kalau perempuan ni di depan tentu dah dia tengok bentuk tubuhnya, dia akan lihat cara jalannya, dia akan macam-macam. Dia akan lihat perkara yang tidak baik ataupun dia mungkin ambil kesempatan daripada perempuan tersebut. Tapi bila dia suruh perempuan ini berjalan di belakang dan dia tunjukkan bagaimana untuk sampai ke rumah perempuan tersebut dengan dia berada di belakang, menunjukkan bahawa Nabi Musa AS adalah seorang yang amanah. Jadi ulama sebutkan bahawa dua perkara yang penting dalam satu jawatan. Yang pertama adalah kekuatan, sama ada kekuatan fizikal ataupun kekuatan ilmu, yang disebutkan sebagai kepakaran dan kemahiran. Yang kedua adalah amanah, iaitu kejujuran. Tapi akhir zaman, nanti dekat-dekat dengan kiamat, mana pada masa kita sekarang ni, sebaliknya yang berlaku. Orang yang amanah, orang yang jujur dianggap sebagai orang yang khianat. Manakala orang yang khianat dianggap sebagai orang yang jujur, orang yang jujur. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Fa idza buyi'atil amanatu fantazir as-sa'ah." Qala kaifa idha'atuha? Qala idza wusila al-amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika diremehkan amanah, maksudnya jika
jika disia-siakan amanah, maka tunggulah hari kiamat. Maksudnya apabila satu amanah, perkara yang menjadi amanah disia-siakan, tidak dijaga dengan baik, tidak dipelihara dengan baik, maka kata Nabi SAW, tunggulah hari kiamat. Jika amanah tidak dijaga, diremehkan, dianggap sebagai perkara yang enteng, maka ketika itu tunggulah hari kiamat. Maka sahabat-sahabat bertanya kepada Nabi SAW, kaifa idha'atuha, bagaimanakah amanah itu diremehkan, tidak dijaga, disia-siakan? Maka kata Nabi SAW, idza wusila al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila sesuatu urusan itu diserahkan bukan kepada ahlinya, bukan kepada pakarnya, bukan kepada spesialis dalam bidang tersebut, maka tunggulah hari kiamat. Ini pentingnya. Ini menunjukkan bahawa salah satu daripada tanda hari kiamat bahawa orang yang diberikan amanah menjawat jawatan yang tidak sepatutnya dia jawat, dan ini akan berlaku dengan berleluasa pada akhir zaman. Kerana apa? Kerana jawatan dan juga pengurusan merupakan satu perkara amanah yang mesti dilaksanakan oleh orang-orang yang al-amin dan qawi, orang yang amanah dan juga orang yang kuat. Wallahu ta'ala alam. Setakat itu saja, insya-Allah kita sambung pada majlis akan datang dengan tanda kiamat yang ke-34, iaitu binasanya orang-orang yang mulia dan zahirnya orang-orang yang hina. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.